السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. In tajtanibu kabaira, jika sekiranya kamu dapat meninggalkan, jika kamu semua dapat meninggalkan segala dosa besar. Paling besar kufur dan syirik, diikuti dengan derhaka kepada dua ibu bapa. Dan apa yang diberitahu oleh Nabi dalam hadis, 7 dosa besar yang menghancurkan manusia. Apabila dipecah-pecahkan menjadi kepada beberapa ratus dosa besar. Jadi jika sekiranya kamu semua dapat menjauhi segala dosa besar, ma tunhauna an, yang kamu dilarang menghampirinya, ataupun yang kamu dilarang daripada melakukannya, jaga sungguh-sungguh larangan-larangan itu. Nasaya nukafir ankum sayiatikum, kami akan tutupi dosa-dosa kecil kamu. Biasa dosa-dosa kecil itu ditutupi dengan amal-amal kebajikan, termasuk dengan amal jihad seperti mati syahid, ataupun amal infak dan amal-amal sunat-sunat yang lain. Jadi Allah beritahu nukafir ankum sayiatikum, kamu dapat menjauhi dosa besar itu. Jika ada sedikit sebanyak dosa kecil, kami akan tutupinya. Itu kemurahan Allah. Dan wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami memasukkan kamu di tempat masuk yang betul-betul mulia, iaitu syurga. Oleh kerana itu dalam tajuk ayat ini, apa saja yang ada hubungan dengan dosa besar perlu diketahui untuk dijauhi. Kaedahnya tak tahu kalau dosa besar kita jauhi. Lain-lain pada itu dipanggil dosa kecil, juga kena jauhi. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, dan jangan pula kamu berkeinginan. Sini dengan makna iri hati.
Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, sesuatu yang Allah lebihkan dengannya akan setengah kamu dengan setengah yang lain, tanpa daripada ikhtiar kamu, tanpa daripada usaha kamu. Jangan kamu berhati dengan apa yang Allah lebihkan setengah kamu atas setengah yang lain dengan sebab tanpa ikhtiar. Tanpa ikhtiar. Di antara contoh kematian seseorang itu bukan daripada ikhtiar kamu. Lalu dengan sebab itu kamu kadang-kadang dapat mewarisi harta si mati dalam jumlah yang banyak. Apabila dalam jumlah yang banyak, sebahagian akan ada bahagian kamu, akan ada bahagian lain. Kemudian dalam bahagian itu sudah ada peraturan daripada Allah yang mana lebih banyak berbanding dengan yang lain. Itu semua bukan daripada ikhtiar kamu. Jadi jangan kamu berdengki. Bermakna kalaulah berdengki dengan syariat seperti itu akan membawa kepada kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab perkara tadi dikira apa Allah lebihkan dalam syariat dia. Allah lebihkan dalam syariat dia. Dan umum juga kepada semua kelebihan-kelebihan yang Allah bagi tanpa ikhtiar hamba. Seperti badan mereka, seperti tutur kata mereka, seperti suara mereka dan sebagainya. Itu adalah kelebihan yang Allah lebihkan satu sama lain, yang tak akan sama. Jadi tak boleh berdengki dengan perkara yang Allah Ta'ala adakan dengan kudratnya, bukan daripada ikhtiar hamba. Ilahnya apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di segi bahagian-bahagian dalam faraid itu sudah dikira adil. Ada bahagian masing-masing. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi golongan lelaki ada bahagian yang dia dapat tak cari sendiri untuk kelebihan diri dia. Bagi golongan lelaki dia ada bahagian yang Allah Ta'ala akan sediakan juga daripada usaha ikhtiar sendiri. Kalau dia tak cukup, dia kena cari sendiri. Begitu juga walin nisa, bagi golongan wanita pun dia ada bahagian yang dia dapat cari sendiri, baik perkara duniawi, lebih-lebih lagi perkara ukhrawi. Jadi kalau bahagian itu tak sama di antara lelaki dan wanita, jika nak lebih, cari sendiri. Pusaka tu orang lain yang cari. Bahagian tu Allah tetapkan. Jadi kalaulah lelaki atau wanita rasa tak adil, nak lebih, dia kena cari sendiri. Jadi Allah beritahu, lelaki dia ada bahagian dia yang mereka boleh cari sendiri. Wanita dia ada bahagian dia yang dia boleh cari sendiri. Baik kelebihan duniawi maupun kelebihan ukhrawi. Macam mana nak minta pada Allah yang mempunyai kelebihan? Usaha dan minta pada Allah. Was'alullah, dan minta kepada Allah. Min fadlihi, daripada kurniaannya yang ada dalam bentuk ikhtiar. Mintalah kepada Allah yang mempunyai kurniaan dalam perkara yang boleh diikhtiarkan. Inna Allah kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala sesuatu. Walikullin ja'alna mawali. Bagi setiap orang yang meninggal dunia, kami jadikan waris yang akan memperolehi harta. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, daripada harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka dan kaum kerabat yang terdekat. Walladzina aqadat aymanukum, manakala orang yang ada hubungan tidak kerana kaum kerabat, bahkan kerana aymanukum, kerana sumpah setia kamu. Jadi kabilah tu jadi ada hubungan rapat dengan sebab sumpah setia, apa yang berlaku pada zaman jahiliah. Jadi hubungan pun rapat juga seperti adik-beradik atau seperti kaum kerabat yang rapat. Tapi mereka itu pertalian dengan kamu bukan kerana nasab, bukan kerana keturunan, bahkan kerana sumpah setia. Fa'atuhum nasibahum, maka kamu boleh bagi kepada mereka bahagian-bahagian yang patut. Sini bahagian-bahagian yang patut.
bukan faraid, bahagian-bahagian patut pada mereka, seperti tolong menolong, bantu membantu, tolong menolong, bantu membantu, dan juga layani mereka itu seperti mana orang yang rapat dengan kamu. Layan mereka seperti orang rapat dengan kamu pun tidak ada masalah, asalkan bukan daripada pembahagian faraid. Kamu boleh bagi pada mereka nasib dengan mana bahagian yang sepatut mereka dapat. Tolong menolong, bantu-bantu, dan sesuatu yang boleh kamu lakukan selain daripada pembahagian harta pusaka faraid itu. Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyaksi di atas segala sesuatu. Perkara yang ke-15, peraturan yang ke-15 ialah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Golongan lelaki adalah golongan yang qawwam, yang memiliki kemampuan memimpin dan melindung. Golongan lelaki adalah qawwam, golongan yang ada kekuatan memimpin dan melindung ke atas wanita. Ke atas wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dhi, dengan sebab sesuatu yang Allah lebihkan setengah mereka, yakni lelaki, ala ba'dhin, ke atas setengah yang lain, yakni wanita. Dengan sebab Allah dah bagi kepada golongan itu kelebihan untuk memimpin dalam keluarga, dan ini kelebihan untuk melindungi keluarga. Dalam kitab tafsir sebut dari segi menjaga maruah mereka daripada diganggu, dan mewakili keluarga mereka dalam pertengkaran, dan menjaga kebaikan mereka di segi makan minum dan tempat tinggal. Itu apa yang dilebihkan lelaki berbanding dengan wanita. Jadi kelebihan asli yang Allah bagi kepada mereka, iaitu lelaki, berbanding ke atas yang lain itu wanita, menyebabkan mereka berhak mendapat kedudukan sebagai pemimpin dan pelindung dalam rumah tangga. Dan satu lagi, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan kelebihan mereka lah yang menginfakkan daripada harta mereka, terdiri pada mas kahwin, yang kedua tempat tinggal, dan juga makan minum. Ini adalah kewajipan-kewajipan golongan lelaki. Wanita pula, fasalihat, wanita yang saleh, ialah qanitatun, mereka yang taat, hafizatun, mereka yang menjaga lil ghaib, semasa ketiadaan suami, harta mereka, maruah mereka, dan juga rumah tangga mereka, mana harta, maruah, dan rumah suami. Bima hafizallah, dengan sebab Allah Ta'ala bagi kepadanya kemampuan untuk menjaga. Sini terjemahan pertamanya, dengan sebab Allah bagi kepadanya kemampuan untuk menjaga. Yang kedua, dengan sebab Allah Ta'ala perintahkan mereka supaya dapat jaga. Bima hafizallah itu dengan mana Allah arahkan mereka supaya dapat jaga. Seperti dalam riwayat lain, dalam hadis lain. Ini adalah sifat wanita salihah. Manakala wanita yang tidak saleh, wallati takhafuna nushuzahun, manakala wanita yang kamu bimbang penderakaan pada mereka itu, nusyuz, keluar daripada ketaatan mereka itu, maka fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka itu akan hukuman-hukuman Allah yang bakal mereka terima kalaulah berlakunya nusyuz. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'i, asingkanlah mereka pada tempat tidur. Dalam sebahagian kitab tafsir dia sebut wahjuruhunna dengan dua. Pertama, palingkan muka kamu ke arah mereka, yakni dengan cara membelakangi mereka pada masa tidur. Itu pun salah satu. Yang kedua, asingkan mereka daripada tempat tidur yang berlainan, cuma dalam rumah yang sama. Dan yang ketiga, wadribuhunna, dan pukullah mereka dengan tidak ada meninggalkan bekas, seperti mana peraturannya dalam kitab hadis. Ini adalah merupakan tiga cara untuk tarbiyah mereka itu.
fa in ata'nakum, maka sekiranya mereka boleh mentaati kamu semula, fala tabghu alaihinna sabila, janganlah pula kamu dengan sengaja mencari alasan ataupun mereka rekakan alasan alaihinna untuk menyusahkan mereka. Maka jika mereka telah patuh semula, kembali kepada kepatuhan, tidak lagi menampakkan nusyuz, maka janganlah pula kamu suami sengaja mencari alasan, mengada-ngadakan alasan untuk menyusahkan mereka. Inna Allaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha agung. Cuma apabila perkara seperti itu telah dilakukan, masih lagi wujudnya persengketaan, maksudnya masih lagi wujudnya ketidaksefahaman. Wa in khiftum, sini khitab kepada semua orang Islam. Sekiranya kamu orang Islam tahu perkara ini, mana syiqaqa bainihima, ada persengketaan di antara suami isteri, dituju kepada orang Islam semua. Caranya ialah fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka pilih dan lantiklah satu pendamai daripada keluarga suami, kerana dia lebih arif tentang suami itu. Wa hakaman min ahliha, dan lantiklah satu pendamai daripada keluarga isteri, kerana dia lebih arif tentang isteri itu. Dia masing-masing akan mewakili suami isteri untuk ambil jalan pendamaian. Yurida, sekiranya kedua-dua pendamai ingin islahan, mendamaikan, jika mereka memiliki niat untuk mendamaikan persekatan mereka berdua, nescaya jika ada keinginan di antara pendamai itu untuk mengislahkan mereka, untuk memperbaiki hubungan mereka daripada sengketaan mereka itu, nescaya yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan bagi taufik, memudahkan hubungan di antara mereka berdua. Tapi syaratnya kedua-dua itu boleh ikut cadangan pendamai. Allah Ta'ala saya akan mendamaikan mereka berdua dengan syarat kedua-dua suami isteri itu boleh ikut nasihat pendamai. Mana dia telah wakilkan pendamai untuk mendamaikan, dan dia beritahu hasrat hati dia, apa yang dia tak suka, apa yang dia nak. Begitu juga daripada pihak sebelah sana. Lalu dua orang pendamai ini berbincang. Biasanya kalaulah betul-betul pendamai ingin mengadakan kebaikan di antara mereka dua, dan sekiranya suami isteri boleh ikut cadangan pendamai, nescaya Allah akan bagi taufik. Allah bagi taufik untuk pendamaian. Inna Allah kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui cara untuk mengislahkan persengketaan keluarga seperti itu, sabira, dan mengetahui juga niat masing-masing, apa sebenarnya niat daripada pendamai dan apa sebenarnya niat daripada suami isteri. Setelah peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum mengenai umat Islam biasa ini dijelaskan oleh Allah tentang umur munazimah, kembali kepada tajuk dia dalam agama adalah mentaati Allah dan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Itu tajuk asalnya. Dan dalam ayat ini kita akan dapati iaitu penjelasan Allah Ta'ala tentang manusia akan dapat memperolehi, mencapai kebahagiaan yang dicari sekiranya ada pada mereka itu tiga perkara. Pertama, jangan syirik pada Allah. Yang kedua, jangan zalim. Yang tiga, buat baik. Jika berhimpun ketiga-tiga ni, maka seseorang itu akan dapat capai kebahagiaan yang dia cari. Mana pastikan jangan syirik pada Allah, pastikan jangan zalim, dan pastikan buat baik. Ada tiga ni akan capailah segala-gala hasrat seseorang buat. Jadi diulangi maksud surah dakwah, surah
dalam surah ini, seperti mana pada permulaan surah, iaitu wa'budullah, kamu semua dalam beribadat hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, kamu jangan sekali-kali mensyirikkan Allah ke sesuatu yang lain. Kemudian buat baiklah kamu kepada dua ibu bapa, sungguh-sungguh. Supaya itu wabidil qurba, dan kepada kaum kerabat, ikut susunan. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, dan pada fakir miskin. Ini semua jadi buat baik. Wal jari dzil qurba, jiran yang berdekatan. Wal jari junubi, jiran yang jauh. Was sahibi bil jambi, dan teman yang rapat. Teman yang rapat ini teman musafir, teman serumah, dan teman dalam satu pengajian. Wa bani sabil, dan buat baik juga kepada musafir, tak kira siapa. Dan termasuk musafir di sini adalah tetamu. Dan wa ma malakat aymanukum, dan semua hamba-hamba di bawah jagaan kamu. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala memang tidak suka kepada mereka yang memiliki sifat sombong, fakhur, dan bangga diri. Sombong biasanya daripada hati, fakhur biasanya daripada lidah. Sombong tu macam mana? Sifat sombong tu iaitu alladzina yabkhuluna, iaitu mereka yang kedekut. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mereka juga menyuruh orang lain pun kedekut. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi, dan mereka kedekut ilmu, iaitu mereka menyembunyikan ilmu. Ma atahumullahu min fadlihi, apa saja yang Allah bagi kepada mereka daripada kurniaan ilmu. Jadi kedekut harta pun ada pada mereka yang sombong ni, kedekut ilmu pun ada pada mereka yang sombong ni. Jadi penjelasan sombong tu berkisar mengenai kedekut harta dan kedekut ilmu. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami sediakan kepada golongan yang ingkar azab yang sangat menghinakan mereka. Mana kalau begini keadaan mereka yang mereka buat untuk nikmat Allah di segi harta dan ilmu, mereka adalah golongan yang mengkufuri nikmat Allah. Jadi Allah Ta'ala kata kami sediakan kepada golongan yang ingkar, yang mengkufuri nikmat seperti itu, azab yang menghinakan. Dan mereka yang sombong juga, kalau Allah ada perbuatan infak, mereka infak pun untuk, bukan kerana Allah, untuk manusia. Ini pun sambungan daripada sifat sombong. Mereka yang sombong ni juga, kalaulah ada perbuatan infak pun, infak kerana manusia, bukan kerana mentaati ataupun mematuhi Allah. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, iaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka cuma bukan kerana Allah. Kesombongan tadi bukan kerana Allah, bukan kerana redha daripada Allah yang dia cari, bahkan ria'an nas, untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka memang tidak yakin kepada Allah dan syariatnya, dan mereka juga tidak yakin kepada hari akhirat dan balasannya. Kenapa jadi gini? Sebenarnya jadi gini hasil daripada rapatnya dia dengan syaitan. Wa man yakuni syaitan, ini jumlah ta'liliyah bagi sombong. Jumlah ta'liliyah bagi sombong. Jadi gitu kerana rapat dengan syaitan, jauh dengan Tuhan. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan, dan siapa saja yang syaitan menjadi teman rapatnya, tidak Tuhan, fasa'a qarina, maka buruk sungguhlah teman rapat. Allah Ta'ala beritahu perintah Allah yang Allah perintah kepada hamba, larangan Allah yang Allah larangkan hamba itu bersesuaian dengan fitrah hamba, lebih sempurna atau lebih adil, lebih daripada ibu bapa yang menyayangi anaknya apabila dia perintah kepadanya untuk melakukan sesuatu, atau dia larang anaknya daripada melakukan sesuatu.
Maknanya perintah Allah yang ada dalam kitabnya lebih adil, lebih kepada simpati atau lebih kepada kebaikan anak. Maknanya perintah yang ada dalam kitab Allah lebih kepada menyayangi hambanya, lebih kepada keadilan kepada hambanya, melebihi kasih sayang anak, kasih sayang bapa kepada ibu bapa kepada anaknya, atau keadilan ibu bapa kepada anaknya. Mana gitu. Allah Ta'ala beritahu, wa madza 'alaihim, dan apa beban ke atas mereka itu? Apakah beban ke atas mereka itu? Lau amanu billah, kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Jadi apakah beban pada mereka? Dan wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan dapat menginfakkan apa saja rezeki yang Allah bagi kerana Allah. Apa bebannya? Jadi wa madza 'alaihim, apakah beban yang mereka akan tanggung sekiranya mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari balasan, dan menginfakkan harta kerana Allah, harta pun harta yang Allah bagi kepada mereka. Tidak ada beban apa-apa, bahkan semua itu adalah untuk kebaikan hamba. Jadi perintah Allah, larangan Allah, atas dasar Allah lebih mengetahui tentang hamba, dan Allah nak supaya hamba berlaku adil, dan merupakan sesuatu yang ada dalam fitrah, bersesuaian sangat dengan fitrah pada hamba itu sendiri. Sebab tu Allah kata, wa kana Allahu bihim alima, dan Allah Ta'ala terhadap diri mereka, diri hamba ni sangat tahu apa yang sesuai untuk diarahkan supaya buat, apakah yang sesuai untuk dilarang daripada melakukannya. Jadi Allah Ta'ala memang dia maha tahu tentang hamba itu. Jadi peraturan Allah adalah bersesuaian dengan fitrah mereka. Dan Allah tak zalim. Sebagaimana ibu bapa, dia tak menzalimi anaknya, bertentangan dengan kasih sayang, bertentangan dengan keadilan. Kalaulah ibu bapa itu mengarahkan sesuatu, melarang sesuatu semata-mata untuk menzalimi anak, jadi Allah lebih lagi adil. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun sekecil zarah, seberat zarah. Allah tak akan menzalimi walaupun seberat zarah. Ini contoh saja nak beritahu tiada kezaliman langsung. Kamu nampak zarah, sebab zarah ni satu benda yang sangat mudah dilihat. Bila adanya cahaya daripada luar rumah, maka bila debu-debu yang dapat dilihat daripada dalam rumah melalui pancaran cahaya, Arab panggil zarah. Perkara seperti itu dia panggil zarah. Debu-debu yang dapat dilihat daripada pancaran cahaya daripada orang duduk dalam rumah keluar. Jadi debu-debu yang berasap seperti itu Arab panggil zarah. Ini salah satu tafsiran. Mana perkara itu mudah diketahui, halus sangat. Halus sangat. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi walaupun seberat zarah. Walaupun seberat zarah. Dia jenis benda yang berterbangan, halus sangat. Wa in takul, sekalipun dan sekalipun ataupun jikalah seberat zarah itu merupakan hasanah, dan sekiranya seberat zarah itu hasanah, Allah ganda-gandakan pahala daripada pihak Allah. Kamu dapat buat hanya sebesar zarah hasanah, Allah akan ganda-gandakan pahala. Maknanya di segi nak balas kepada hamba tu begitu sekali diganda-gandakan. Daripada pihak hamba hanya sebesar zarah hasanah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah nak bagi daripada sisinya pahala yang sangat besar. Jadi jika ini balasan daripada Allah daripada perbuatan hamba, Allah tak zalim. Cuma nanti di akhirat kamu akan menyesal. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana nanti di akhirat sana kami datangkan setiap umat dengan saksi nabi masing-masing. Nabi masing-masing semua bersaksi dia mentadbirkan daripada
Allah Ta'ala kepada hamba melalui perkataan Jibril, maka Nabi akan beritahu dia telah menyampaikan kepada semua hamba, kepada kabilah dia, kepada kaum dia. Dan umat Nabi Muhammad sebagai saksi yang akan memberitahu benar bahwasanya Nabi telah menyampaikan amanah daripada Allah kepada hamba. Dan wajibna bika, dan kami datangkan kamu sendiri wahai Muhammad ala haula'i, kepada umat kamu ini sebagai saksi. Jadi untuk umat akhir zaman, Allah Ta'ala datangkan Nabi Muhammad. Dia akan beritahu kepada mereka Nabi telah menyempurnakan segala amanah. Bagaimana Nabi tanya sahabat-sahabat dia semasa Hajatul Wada', haji perpisahan, hal ballaghtu, adakah aku telah mentabligkan amanah Allah supaya kamu tahu semua? Maka semua sahabat ketika itu berkata, bala, bahkan telah disampaikan semua sekali amanah daripada Allah. Jadi wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan kamu juga wahai Muhammad ke atas umat akhir zaman ini sebagai saksi. Setengah mereka yang menyimpang akidah, dia terjemah ayat ni kepada apabila selawat Nabi datang. Dia terjemah begitu. Ini takwil mengikut nafsu mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida, kami datang ke kamu, ke atas mereka umat kamu sebagai syahidah, sebagai saksi. Kata mereka, ini ayat Quran saksi. Maknanya apabila kita selawat, Allah datangkan Nabi sebagai saksi. Sedangkan ayat ini tidak memberi makna itu. Allah pun dah beritahu perkara seperti ini dalam ayat ini, dalam surah ini juga. Iaitu tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Allah beritahu tentang dia, kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi ke atas umat selama mana aku ada bersama mereka masa hayat. Falamma tawaffaitani, apabila engkau telah matikan aku, kunta anta raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi, aku tak boleh jadi saksi lagi. Jadi lafaz saksi ini Allah beritahu dalam Al-Quran juga, masa hidup saja saksi, bukan masa mati. Jadi perkara sama Allah beritahu. Jadi saksi yang digunakan pakai dalam ayat seperti mana saksi yang berlaku pada Nabi Isa. Jadi kuntu alaihim syahida, aku juga menjadi saksi ke atas mereka, yakni kepada umat dia semasa Nabi Isa menjadi nabi dan duduk di kawasan dia dengan tidak tidak diangkat lagi ke langit dan tidak wafat lagi. Kemudian falamma tawaffaitani, apabila engkau angkat aku ke langit, ataupun apabila engkau matikan aku pada akhir zaman, aku tak boleh jadi saksi. Bahkan engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi berbezaan saksi itu dengan mengawasi. Jadi ayat ini pun sama arti. Jadi kami datang ke kamu wahai Muhammad sebagai saksi. Makna saksi kepada mereka kalangan umat kamu semasa kamu hidup bersama mereka. Yauma idzin, pada itu, yawaddul ladzina kafaru, pada hari seperti ini, mana semua saksi-saksi akan dibawa, nabi-nabi akan dibawa. Yawaddul ladzina kafaru, berkeinginan orang yang ingkar tauhid, wa asawur rasul, dan mendahului rasul. Orang yang ingkar tauhid dan juga mendahului rasul berkeinginan, lau tusawwa bihimul ardu, kalaulah diri mereka tiada lagi disamaratakan dengan bumi, tak dizahir dan tidak dibangkitkan langsung. Kerana kerana kebangkitan semulalah adanya hisab, adanya soal jawab dan adanya balasan. Jadi pada masa itulah orang yang ingkar tauhid dan orang yang derhaka pada Rasul berkeinginan kalau mereka tak bangkit-bangkit daripada kubur, lau tusawwa bihimul ard, kalau mereka disamaratakan seperti tanah saja, tidak lagi ada hisab dan juga balasan. Dan Allah Ta'ala apabila dia bangkit manusia, wala yakumunallaha haditha, dan mereka tak boleh menyembunyikan apa-apa pun daripada pengetahuan Allah, walaupun satu perkataan mereka tak boleh menyembunyikan.
Semua itu dizahirkan oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala adakan jumlah ayat umur muslihah. Dan umur muslihah sini adalah sembahyang. Setelah beberapa peraturan umum munazimah hingga kepada 15 peraturan diikuti dengan dakwah, kemudian diberitahu tentang umur muslihah. Ya ayyuhalladzina amanu, di antaranya sembahyang. Wahai orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri salat hal kadang kamu masih mabuk. Sebab salat ingat Allah, mabuk lupa, lalai. Jadi apabila jisim kamu dikuasai oleh kelalaian, maka tidak ada arti salat. Sebab salat untuk ingat. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat aku. Jadi mabuk adalah suatu perkara yang memberi kesan kepada otak dan fikiran solat itu hingga dia akan jadi lalai. Jadi jangan kamu hampiri solat wa antum sukara hal kadang kamu mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu dapat tahu daripada hati kamu ma taqulun, apa yang kamu baca pada lidah kamu. Kamu baca apa? Sini ada dua terjemahan. Sehingga kamu dapat tahu daripada hati kamu apa-apa keisi yang kamu baca dalam ayat itu. Apa makna dia? Dua terjemahan. Satunya, tahu apa yang dibaca, surah mana yang dibaca, Fatihah ke apa-apa. Yang kedua, tahu makna yang dibaca. Dua terjemahan. Dan juga kamu yang bermasalah di segi tak suci. Wala junuban, dan janganlah orang berjunub. Illa abiri sabilin. Orang berjunub yang masih tidak suci badannya jangan menghampiri solat. Kecuali abiri sabilin. Abiri sabilin berdua terjemahan. Kecuali mereka yang musafir dan tidak ada air, lalu bertayamum pada ayat lain. Hatta taghtasilu, sehingga yang berjunub ini mandi. Berjunub ini mandi. Jadi suci baru boleh menghampiri solat. Jadi dua keadaan. Maknanya jangan solat kecuali suci. Yang kedua, jangan solat kecuali sedar. Kalau keadaan sedar. Sebab maksud solat adalah ingat Allah. Abiri sabilin wa in kuntum marudha, sekiranya kamu jatuh sakit, au ala safarin, atau kamu memang bermusafir, au jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun berlaku kepada kamu qada hajat. Ghaid mana tempat qada hajat. Aula masumun nisa, ini pun dua terjemah, atau kamu menyentuh wanita ataupun bersetubuh. Dikurang kerana itulah maka kamu kira tidak suci. Falam tajidu ma'an, dan kamu tidak jumpa air untuk bersuci. Sebab alat bersuci dua jenis. Air tidak ada. Maka fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu akan tanah yang bersih, akan tanah yang suci. Caranya ialah famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dua saja anggota untuk tayamum. Sapulah muka kamu dan tangan kamu. Cukuplah, itulah cara, tidak seperti wuduk. Untuk bersuci bagi memenuhi syarat sembahyang. Jadi dalam ni ada tiga lah. Jangan kamu hampiri sembahyang kecuali sedar. Jangan kamu hampiri sembahyang kecuali suci. Dan suci ada dua. Suci dengan air atau suci dengan debu. Jika tidak ada air, maka debu. Jadi, kesimpulannya, untuk sembahyang yang merupakan umur muslihah, dia ada peraturan dan syaratnya. Dan kesemua ini, yang dituntut daripadanya ialah ingat Allah. Inna Allah kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha memaaf dan maha mengampuni. Ayat-ayat yang kita akan baca nanti mengenai munafikin. Mana bermula ada ayat-ayat penerangan daripada Allah perihal munafikin. Yang kita kena sedar, ayat ini berkisah dengan orang-orang yang pada zahirnya Muslim, orang yang zahirnya Islam, duduk bersama-sama dengan Nabi dan para sahabat lain dalam Masjid Nabawi dan mana-mana. Tapi dalaman dia tak bersih. Dalaman tak bersih. Jadi semua ayat-ayat munafikin juga digunakan pakai kepada semua orang Islam yang lemah pegangan. Dia ada lebih kurang lemah.
sebanyak mana ayat munafikin dalam Al-Quran, maka semua akan digunakan pakai kepada orang Islam juga, tapi jenis pegangan dia lemah. Pegangan dia yang tidak mantap. Selama mana orang Islam tu tidak kuat pegangan dalamannya, dia mungkin ada di atas pagar-pagar munafikin, berada di pinggir-pinggir kenifakan. Jadi ayat ini digunakan pakai kepada dua sekaligus. Pertama, Allah beritahu, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu tengok, wahai Muhammad, kepada orang yang dibagi kepadanya sebahagian daripada kitab? Ulama ada tulis dalam kitab, apa makna sebahagian? Biasa kita tahu makna sebahagian ini mengaji tak habis. Itu pun boleh jadi. Yang kedua, kata mereka, sebahagian maknanya lafaz-lafaz saja dia tahu. Makna tak tahu. Tak boleh beramal. Sebab beramal mesti dengan maklumat, tahu. Jika lafaz mata-mata, dia tak boleh beramal. Jadi nak utu nasiban ni bi'tibari alfazul kitab. Lal ma'ani, tidak makna dia. Jadi kitab kalau lafaz saja, pun orang panggil kitab juga. Tapi tak tahu mana apa. Beramal, dia tidak ikut lafaz. Beramal ikut makna yang ada pada lafaz. Jadi selama mana makna tak difahami, seolah dia tak boleh beramal. Contohnya, akidah. Akidah perlu difahami. Baca ayat akidah, jika tak faham, tak berubah akidah. Tak berubah akidah, seperti mana tak beramal dengan ayat. Begitulah kiasnya kepada ayat-ayat yang lain. Jadi ulama menulis, tidakkah kamu tengok orang-orang yang dibagi kepadanya sebahagian daripada kitab, yakni dibagi kebolehan untuk lafaz-lafaz ayat-ayat kitab, tapi tidak dibagi kepada dia ilmu ataupun makna-makna yang patut difahami daripada kitab, dan lagi tidak dibagi kepada dia dapat menghayati ilmu itu, beramal dengan ilmu yang dia fahami. Orang seperti ini, kalaulah beragama, yashtaruna dhalalata, mereka lebih suka memilih kesesatan daripada petunjuk. Orang yang ada kitab sekadar tu, mereka tukar ambil kesesatan daripada petunjuk. Yang kedua, wa yuriduna an tadillu sabila, mereka ingin kamu sesat daripada jalan yang benar, dengan dia bantah kamu yang mengikuti jalan benar. Jadi oleh kerana maklumat kita hanya lafaz, jadi mereka sesat dan mereka cuba menyesatkan. Jadi yashtaruna dhalalata, mereka memilih mengambil sesat, mengabaikan hidayah, dan mereka ingin supaya kamu antadillu sabila, kamu yang ikut jalan yang benar pun sesat juga, dengan cara menjanggahi perkara-perkara yang disampaikan oleh kamu yang benar itu. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah lebih tahu musuh-musuh kamu siapa. Sini maknanya musuh dalam selimut. Sebab zahir Islam, rupa-rupanya dalaman kafir. Sebenarnya kafir ini musuh Islam. Cuma oleh kerana duduk bersama-sama, kita tak kenal. Tapi Allah kenal. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah lebih kenal musuh-musuh kamu. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah pelindung, dan cukuplah Allah pembantu dan penolong. Nampak macam mana? Huraian kepada makna utu nasiban. Tengok, utu nasiban. Minal ladzina hadu, ada di antara orang Yahudi. Ini dia panggil huraian apa yang dimaksud utu nasiban. Minal ladzina hadu, ada di antara orang Yahudi, yuhadrifuna al-kalima an mawadhihi, mereka ubah suai kalimah-kalimah Taurat daripada makna yang ditetapkan oleh Allah. Ayat ni, lafaz ni maknanya begini daripada Allah Ta'ala. Ayat ni maknanya begini yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia ubah makna tu kepada makna lain, mengikut hawa nafsu dia. Dalam tafsir sebut, yuharrifuna al-kalimat, makna kalimat Taurat, an mawadhihi, daripada makna allati wada'ahu Allah, anil ma'ani allati wada'aha Allah. Dia ubah suai daripada makna yang Allah tetapkan, lafaznya begini, maknanya begini, tapi dia ubah kepada ila ma yashtahun, kepada makna yang mereka ingini. Makna ada dah begini, makna daripada Allah Ta'ala, ya Allah tetapkan padanya, tapi dia telah ubah suai, yuharrifun, kepada makna yang mereka ingini.
Itu satu perangai. Yang kedua, wa yaqulun, dan mereka berkata, sami'na, kami dengar. Di segi lidah. Hati mereka, wa asaina, kami derhaka. Jadi mereka kata saja dengan lidah, kami dengar. Hati mereka, asaina. Wasma', dan mereka berkata, dengarlah daripada kami. Dengarlah juga daripada kami, hasrat kami kepada Nabi. Ghayra musma'in, hal keadaan tidak diperdengarkan kepada kamu yang buruk-buruk. Hal keadaan tidak akan diperdengarkan kepada kamu yang buruk-buruk. Mana dengarlah daripada kami, luahan-luahan kami, hal keadaan tidak akan diperdengarkan kepada kamu yang tak baik daripada kami. Dan mereka berkata, wara'ina. Wara'ina ni, bagilah tumpuan juga kepada kami. Tapi perkataan yang disebutkan ini, layyam bi'al-sinatihim, dengan cara memutar-belik lidah mereka, wa ta'nan fi din, dengan maksud untuk mencela agama. Maknanya dia guna lafaz-lafaz yang sama, tapi maksud yang dia ingini, maksud yang mencela agama. Ini cara Yahudi. Allah Ta'ala ubah segala perkataan-perkataan yang biasa sahabat-sahabat lain pun guna, walau annahum, dan kalaulah mereka boleh guna perkataan baru yang Allah tukar, qalu, mereka boleh kata sami'na, tidak ada lagi ghairu musma'in, kami telah dengar, wa ata'na, kami telah dengar dan kami bersedia untuk taat. Mana kami dengar dengan lidah dan kami taat dengan hati. Wasma', dan kalaulah mereka boleh guna perkataan wasma', dengarlah daripada kami sesuatu yang kami nak beritahu. Tidak langsung guna ghairu musma'in. Ghairu musma'in tak ada guna perkataan tu. Dan ganti daripada ra'ina kepada wanzurna. Ini perkataan baru yang Allah Ta'ala ajak. Kerana dalam perkataan baru ni tidak ada dua makna. Tidak tersirat dalamnya makna yang tak baik. Semua tu adalah makna-makna yang baik. Lakana khairan lahum, cara-cara ini lebih baik bagi mereka. Kerana kalimah-kalimah yang dipilih ini adalah kalimah yang baik semata-mata. Tiada dalamnya perkataan buruk yang boleh diniatkan pada menyebut. Wa aqwama, dan lebih teguh di segi penggunaan. Walakin la'anahumullah, akan tetapi mereka tidak dapat ikut apa yang diberitahu. Tetapi Allah melaknati mereka bikufrihim, dengan sebab kufur mereka sebelum itu lagi. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak boleh beriman kecuali sedikit, kecuali zahir sahaja, hakikatnya tidak ada iman. Ayat seterusnya juga kepada targhib pada asal maksud dakwah, iaitu targhib kepada tauhid. Di samping ada juga dalam ayat ini takhwif ukhrawi, targhib kepada dakwah tauhid, dan juga takhwif ukhrawi. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang telah diberi kitab, aminu, kamu semua berimanlah, bima nazzalna, dengan wahyu Al-Quran yang kami telah turunkan. Dan wahyu Al-Quran ini musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan wahyu-wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah bersama kamu. Min qabli an natmisa wujuha, sebelum kami hapuskan muka, kami jadikan bahagian muka depan sama dengan bahagian belakang. Tidak ada lagi biji mata, tidak ada lagi hidung, tidak ada lagi mulut. Seperti mana belakang kamu, kepala bahagian belakang kamu. Jadi berimanlah kamu sebelum kami hapuskan bentuk muka depan kamu dijadikan seperti belakang kamu. Fanaruddaha ala adbariha, yani kami palingkannya ke belakang. Yani kami ubahkannya kepada muka depan kamu sama saja dengan belakang kamu. Berimanlah. Mana tak beriman dengan wahyu Al-Quran, satu hari Allah akan buat begini. Atau kalau Allah tak buat begitu pun, au nal'anahum, atau kami akan laknat mereka. Jadi ubah mereka seperti kera. Kama la'anna ashabas sabti, seperti mana kami telah laknat Yahudi yang menangkap, yang bekerja pada hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan keputusan Allah dan takdirnya tetap akan berlaku.
keputusan Allah dan takdirnya tetap akan berlaku. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun syirik yang berlaku padanya. An yushraka bihi, maknanya Allah Ta'ala tidak akan mengampun syirik yang berlaku tentangnya, yang dipahami oleh hamba. Wa yaghfiru, Allah boleh mengampun. Sini tidak wajib. Allah boleh mengampun ma duna dzalika, apa-apa saja selain pada syirik. Liman yasha, kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi terjemahannya, Allah boleh mengampun apa-apa saja kesalahan yang bukan syirik kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Ingat, syirik dia tidak sama dengan dosa lain. Wa man yusyrik billah, dan siapa yang mensyirikkan Allah, faqad iftara ithman 'azima, maka sesungguhnya dia mengada-ngadakan suatu dosa yang sangat besar. Sebab syirik adalah suatu perbuatan pembohongan, reka-rekaan kata pada nama Allah Ta'ala atau pada sifat Allah Ta'ala, dosa yang sangat besar, yang tidak ada lebih besar daripada itu. Dalam tafsir kata, tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Ayat seterusnya mengenai zajrul kepada orang yang memuji diri sendiri, dan juga berlaku kepada Yahudi, kepada orang beragama yang tidak beramal dengannya. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, tidakkah kamu tengok orang yang memuji diri mereka sendiri, seperti kata-kata mereka, kami anak-anak Allah, kami kekasih-kekasih Allah, seperti ayat yang kita akan baca dalam surah Maidah. Dia memuji diri mereka sendiri. Dia kata, kami kekasih Allah, kami anak-anak Allah, nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Allah kata, balillah, bahkan Allah sebenarnya yuzakki, dia yang akan menyucikan, memuji man yasha'u, siapa-siapa yang dia kehendaki, siapa-siapa yang dia kehendaki. Wala yudlamuna fatila, dan mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Unzur, kamu perhatilah sendiri, kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, bagaimana tergamuknya mereka mengada-ngadakan atas Allah pembohongan. Berbohong sesama manusia, besar bahaya dia ataupun besar keburukannya. Ini kan pula berbohong atas Allah. Sebab agama adalah nisbah pada Allah. Kamu perhati dan tengoklah bagaimana tergamuknya mereka membohongi atas nama Allah, mengada-ngadakan pembohongan atas nama Allah. Wa kafa bihi ithman mubina, cukuplah jenis dengan perkara seperti itu, dengan iftirak seperti itu, dia akan dapat dosa yang jelas nyata. Juga ayat selanjutnya sebagai zajrul. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, tidakkah kamu tengok orang yang ada padanya sebahagian daripada kitab, tapi iman dia tidak pada kitab. Yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada jibti. Jibti pada ayat ini mana percaya kepada pujaan-pujaan batil, pujaan-pujaan batil. Wa taghut, dan syaitan. Dia ada kitab, bermakna orang ada kitab memang tak semestinya boleh ikut kitab. Dia ada kitab tapi dia jadi syirik, seperti Yahudi. Kamu tak tengok, wahai Muhammad, orang yang ada sebahagian daripada kitab tapi iman mereka tidak seperti kitab. Yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada pujaan-pujaan batil. Jibti dengan makna pujaan batil yang ditulis oleh ulama, apa saja yang disembah, yang dipuja selain daripada Allah. Wa taghut, dan syaitan. Taghut, kerana dia adalah makhluk yang melampau dalam neraka. Dia sendiri begitu. Wa yaqulun, dan dia bagi fatwa lil ladzina kafaru, kepada orang Mekah yang kafir. Apabila orang Mekah tanya mereka, asalnya ayat ni dituju kepada ketua Yahudi yang berada di Madinah, namanya Ka'ab bin Ashraf, yang akhirnya dibunuh oleh sekumpulan sahabat Nabi. Dia, bila orang Mekah mari tanya dia, mana lebih terpimpin, kami yang lama ni ataupun orang baru yang mengikut Muhammad? Dia bagi fatwa, Ka'ab bin Ashraf Yahudi ni bagi fatwa, kamu lebih terpimpin nak banding dengan Muhammad dan pengikut dia.
Jadi orang yang diberi kepadanya kitab seperti Ka'ab bin Ashraf, dia percaya pada pujaan-pujaan batil dan percaya pada syaitan. Dia bagi fatwa kepada orang Mekah, haula'i, orang Mekah ini, ahda minal ladzina amanu, lebih terpimpin berbanding dengan orang beriman yang mengikut Nabi Muhammad, sabila, jalan agama. Dia bagi fatwa gitu. Ulaika, orang bersifat seperti tadi, alladzina la'anahumullah, orang yang dilaknati oleh Allah Ta'ala. Kalau beginilah sikap dan cara dia, mereka bersifat seperti itulah orang yang Allah laknat mereka itu. Wa may yal'anillah, dan siapa saja yang dilaknati oleh Allah, falan tajida lahu nasira, maka kamu tidak akan dapati untuknya pembantu dan penolong. Zajrun lagi di segi sifat kedekut mereka, di segi sifat kedekut Yahudi. Am lahum nasibun minal mulki, apakah bagi mereka tu ada bahagian daripada kerajaan? Apakah ada bagi mereka itu bahagian daripada kerajaan? Kerana Nabi kita SAW daripada kumpulan yang sedikit daripada Mekah sana, setelah berhijrah ke Madinah, maka pengikut Nabi makin ramai yang menyakiti Yahudi. Karena seolah-olahnya sudah terbina di Madinah ini suatu kerajaan yang menyaingi nama dan pengaruh mereka. Asalnya daripada golongan sedikit, sangat sedikit, lalu diikuti oleh berbagai-bagai lapisan Arab, lalu terbina satu bentuk kerajaan. Dia sangat-sangat tidak suka. Jadi amlahum nasibun minal mulki, Allah beritahu apakah mereka memiliki bahagian daripada kerajaan untuk memberi kepada seseorang tu kuasa pemerintah, untuk tarik daripada seseorang tu kuasa pemerintah. Fa'idan, kalaulah, maka sekiranya ada pada mereka itu kuasa, memberi kuasa kepada seseorang, menarik kekuasaan kepada seseorang, la yu'tunan nasa naqira, mereka punya kedekut tidak akan memberi kepada orang lain walaupun satu nakir, walaupun satu titik-titik di butik tamak, dia tak akan bagi. Mereka Yahudi dia tak akan bagi pada orang lain, manusia lain, kerajaan itu walaupun nakira, walaupun titik-titik yang timbul pada butik tamak. Sini dengan mana bal, bahkan Yahudi ini yahsudunan nas, mereka sebenarnya iri hati kepada Nabi dan sahabat. Nas bermakna Nabi dan sahabat. Bahkan mereka sebenarnya iri hati kepada Nabi dan sahabat. Ala ma atahumullahu min fadlihi, di atas nikmat yang Allah bagi kepada Nabi dan sahabat daripada kurniaan Allah. Sebab itulah jadi gitu. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, tidak asing kepada Nabi Muhammad dapat dipilih menjadi Nabi, dibekalkan kepadanya ilmu wahyu, dan tidak menjadi asing kepada Muhammad untuk dilantik menjadi raja atau menjadi ketua. Kerana apa? Faqad ataina ala Ibrahim, kami sesungguhnya telah bagi kepada keturunan Nabi Muhammad dulu lagi, iaitu Ibrahim dan keluarga Ibrahim, kitab wahyu, hikmah, kefahaman dengan kitab wahyu. Wa atainahum, dan kami bagi kepada mereka juga mulkan aziman, kerajaan yang besar. Dan ini Muhammad adalah susu galuh daripada keturunan Ibrahim. Faminhum man amana bihi, maka ada di antara mereka yang boleh beriman dengan Nabi akhir zaman. Wa minhum man sadda anhu, dan ada di antara mereka yang menghalang daripada mendekati dan beriman dengan Nabi akhir zaman. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukuplah neraka Jahannam api yang menyala-nyala untuk mereka. Innal ladzina kafaru bi ayatina, bahawa mereka yang mengingkari ayat-ayat kami, di antaranya menolak ketandaan-ketandaan Nabi akhir zaman dan menolak Quran yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi akhir zaman. Jadi sabitlah mereka itu orang yang mengingkari. Saufa nuslihim nara, pasti kami akan memasukkan mereka dalam neraka. Dan kafiat neraka, Allah beritahu, kullama nadijat juluduhum, neraka tidak macam api dunia, habis-habis dia hangus hancur gitu, tak akan lagi berterusan daripada jisim hancur, debu habis gitu saja.
Api yang akan dimasukkan mereka ni dalam neraka nanti, jenisnya kullama nadijat, setiap kali hangus juluduhum, kulit-kulit mereka oleh kerana kepanasan api, badalnahum juludan, kami terus tukar kepada mereka kulit baru, ghairaha, bukan kulit lama. Tujuannya liyadhuqul azab, supaya mereka berterusan akan merasai azab api. Itu cara kami. Api bakar memang hangus, tapi tukar kepada kulit lain supaya sentiasa dia akan rasa azab api. Dia tidak seperti api dunia. Inna Allah kana azizan hakimah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat seterusnya sebagai tafsir. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid dan dapat melakukan amal soleh yang banyak dan menepati syariat. Sanudkhiluhum jannah, kami akan memasukkan mereka pula ke dalam kebun-kebun syurga yang luas. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, berkekalanlah mereka dalamnya buat selama-lama, abadi, sekiranya mereka dimasukkan. Di sini muqaddiri dan khulud, ditakdirkan apabila mereka masuk, dapat masuk saja dalam syurga, memang tak perlu keluar lagi, tidak akan ada lagi suatu waktu dia akan keluar. Jadi abadan, selama-lama. Bukan kebun saja, lahum fiha, bagi mereka juga di dalam syurga azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang suci dari segi badan dan suci dari segi akhlak. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami akan memasukkan mereka di bawah naungan pokok-pokok dan tuduhan-tuduhan yang begitu luas. Dhalilan maknanya tuduhan yang begitu luas, tidak seperti mana tuduhan-tuduhan yang ada pada kebun-kebun di dunia ini. Ayat seterusnya mengenai peraturan-peraturan pemerintah. Ada beberapa peraturan pemerintah supaya berlaku adil dan tidak zalim daripada umur munazimah. Ulama ada tulis, ini juga ayat berkisah mengenai amanah ilmu asalnya. Seperti Ka'ab Ashraf Yahudi, sepatutnya apabila orang Mekah tanya dia, manakah lebih terpimpin, orang Arab asal yang ikut datuk nenek lebih terpimpin ataupun Muhammad dengan pengikutnya. Dia kalau tengok dalam kitab dia akan dapati Nabi akhir zaman adalah Muhammad. Dan cara-cara syariat yang dibawa oleh Nabi akhir zaman itulah menepati wahyu. Sudah ada pun pada maklumat Ka'ab Ashraf. Tapi dia tidak amanah. Jadi tidak ada amanah ilmu. Dia khianati. Asalnya dia khianati. Jadi termasuk juga khianat perkara-perkara lain. Khianat dalam apa saja yang diamanahkan, seperti mana kunci Kaabah. Tak boleh diambil oleh sesiapa. Mesti orang seperti itu saja boleh memegang kunci Kaabah. Seperti apa yang berlaku daripada hadis Nabi kita SAW. Yang memegang kunci Kaabah pada zaman Nabi adalah Utsman bin Talha. Dia adalah orang yang diamanahkan untuk jaga. Tidak orang lain tak boleh ambil. Dan termasuk semua amanah-amanah yang lain-lain pun. Asalnya ayat ini kepada amanah ilmu. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengarahkan kamu supaya kamu dapat tunaikan amanah kepada ahlinya. Jadi termasuk semua hukukullah dan hukukul ibad. Walaupun asalnya kisah daripada cerita Ka'ab bin Ashraf. Ataupun sebahagian ulama tulis dalam tajuk hadis ni, dalam tajuk ayat ni, di bawah tajuk ayat ni, cerita mengenai kunci Kaabah. Wa idza hakamtum bainan nas, sini kembali semula kepada keputusan yang dibuat oleh Ka'ab Ashraf. Apabila kamu buat keputusan di antara orang ramai yang ingin mengetahui keputusan yang adil, antahkamu bil adli, kamu sepatutnya membuat keputusan dengan adil. Itulah maksud mahkamah, itulah maksud keadilan. Inna Allah ni'ma ya'idukum bihi. Sesungguhnya Allah yang sebaik-baik menasihati kamu mengenai keadilan. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Atas adil ini kembali kepada kitab dan sunnah.
Jadi apabila kita cakap tajuk adil, huraian bagi tajuk adil adalah kitab dan sunnah. Tidak ada melebihi kitab dan sunnah. Akal tidak semuanya adil. Setiap orang ada akal. Setiap akal tidak sama. Orang mengaji ilmu akal pun tidak sama berfikir. Yang menulis kitab mengenai akal pun tidak sama. Yang sama dan menepati bagi keseluruhannya adalah wahyu. Jadi apabila ada tajuk keadilan, Allah beritahu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu semua taatilah Allah dan Rasul. Yang ditaati Allah dan Rasul, ulama tafsir tulis, iaitu ikut kitab dan sunnah. Itu makna taati Allah dan Rasul, ikut kitab dan sunnah. Dalam itulah adil. Wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin kamu ataupun ulama kamu. Sini ulil amri dua terjemahan, pemimpin pun boleh, ulama pun boleh. Jadi diarahkan orang beriman taat pada Allah dan Rasul. Lafaz taat digunakan pakai kepada dua-dua. Taat pada Allah, ati'ur rasul, taat pada Rasul. Tapi tidak dipakai dalam ayat ini kepada ulil amri. Sebab ulil amri bergantung kepada dia taat pada Allah dan Rasul. Kita taat pada ulil amri bergantung, bersyarat dia boleh taat pada Allah dan Rasul. Jadi taat pada Allah arahan mustaqillun, taat pada Rasul arahan mustaqillun. Maknanya arahan ini memang khusus. Tapi untuk ulil amri tidak ada arahan mustaqillun, arahan yang khusus tidak ada. Mana arahan bebas tidak ada. Untuk dia arahan taat pada ulil amri kerana dia ulil amri. Tapi kadang-kadang ulil amri dia tidak taat pada Allah dan Rasul. Kadang-kadang. Jadi apabila orang ni tidak taat pada Allah dan Rasul, maka tidak taat itu menyebabkan kamu tak taat pada dia. Jadi ulil amri minkum dan taat pada ulil amri. Dua terjemahan. Ulama dan juga ulil amri pemerintah. Kedua-dua ni sentiasa berlaku. Tidak ada tarjih mana-mana. Memang kedua-dua ni lah. Jadi fa'in tanaza'tum fi syai'in, maka sekiranya berlakunya perselisihan di antara kamu dengan ulil amri. Kamu sama kamu tu biasa. Kamu pergi kepada ulil amri. Jadi ulil amri akan guna kitab dan sunnah. Tapi kalaulah berlakunya tanaza'tum di antara kamu dengan ulil amri sendiri, macam mana nampak? Maka farudduhu ila Allah wa Rasul, la ila ulil amri. Maka kembalilah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul, kepada kitab dan sunnah. Tidak boleh lagi kembali kepada ulil amri, sebab ulil amri berselisih dengan kamu. Jadi dua. Berselisih sesama orang bawahan, kita pergi kepada ulil amri. Ulil amri pun nak menyelesaikan masalah perselisihan di bawahannya guna kitab dan sunnah. Ini satu perkara yang biasa. Tapi jika berlaku di antara kamu dengan ulil amri, sama ada ulil amri itu ahli ulama, sama ada ulil amri itu pemimpin, jadi berlaku perselisihan di antara kamu dan ulil amri, tetap apa saja perkara, ada penyelesaian, iaitu farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembali juga perselisihan itu kepada Allah dan Rasul, kepada kitab dan sunnah. Tidak lagi kepada ulil amri kerana perselisihan di antara kamu dengan dia. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalaulah kamu ni jenis orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, inilah penyelesaian. Tapi kalau orang tak percaya pada Allah hari akhirat, dia buat cara lain. Sini, in kuntum, sekiranya kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, inilah cara penyelesaiannya. Zalika khairun, itulah jalan yang terbaik di dunia ini. Tidak ada lebih baik pada itu. Wa ahsanu ta'wila, dan paling elok kesudahan dan natijah di akhirat nanti. Kita akan sambung malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan